Tuan-tuan, macam mana LHDN dia kira kita punya kelayakan untuk kita dapat bantuan prihatin nasional? Baiklah, kalau tuan-tuan nak tahu macam mana dia kira adalah berdasarkan kita punya filing tax ataupun income tax. Sama ada tuan-tuan makan gaji ataupun tuan-tuan berniaga. Jadi kalau kita tengok jadual ni, kalau anda tengok pendapatan isi rumah daripada 4,000 ke bawah, dia akan dapat 1,600. Okey, kalau bulan April, dia akan bagi pada bulan April, hujung bulan April dan hujung bulan Mei. So kat situ macam mana dia kira pendapatan tu adalah RM4,000 ke bawah. Okey, ataupun kalau 4,000 ke 8,000, anda akan dapat lebih kurang 1,000. Tapi kalau anda bujang, anda akan dapat lebih kurang dalam 2,000 ke bawah, anda akan dapat lebih kurang 800. Okey. Kalau anda bujang daripada 2,000 ke 4,000, anda akan dapat lebih kurang dalam 500. Persoalannya tuan-tuan, macam mana LHDN dia kira? Alright. So, kalau tuan-tuan nak tahu, okey, mari saya tunjukkan tuan-tuan tentang macam mana kita punya pendapatan dinilai. Okey. Sebenarnya kita ada kalau tuan-tuan tengok, ini adalah contoh income statement. Okey, setiap individu dia akan ada income statement. Tak kisahlah sama ada dia makan gaji ataupun dia berniaga ataupun dia ada income sewa ataupun dia ada income dividend. So setiap individu biasanya dia ada 4 jenis income. Jadi kalau kita zoom lagi, kalau tuan-tuan tengok kat sini, saya zoom kalau tuan-tuan tengok sini, contoh kalau seseorang tu pendapatan sebulan, katakanlah gaji dia sebulan RM1,000 dan untung dia sebulan RM1,000. Untung ni maksudnya dia ada pendapatan daripada bisnes tadi. Kalau tuan-tuan tengok, okay, dia ada enterprise. Okay, enterprise akan menjana untung, senyambahan akan menjana dividen, dan income kalau kita ada rumah yang kita sewakan, dia akan menjadi income rental. Jadi kalau tuan-tuan tengok kat sini, gaji dia RM1,000, untung RM1,000. So kalau combine together, dia akan dapat sebulan dalam RM2,000. So kalau RM2,000, dia akan dapat pendapatan yang kalau kita tengok tadi, kalau dia bawa RM2,000, dia akan dapat lebih kurang dalam 1,600 sebab dia bawah RM4,000. Tapi macam mana kalau dia pendapatan isi rumah? Isi rumah ni maksudnya termasuk dengan suami isteri. Jadi kalau tuan-tuan tengok pendapatan tuan-tuan combine dengan isteri berapa? Adakah dia lebih 4,000 ataupun dia kurang 4,000? Kalau dia lebih 4,000, so mungkin dia akan macam ni. Gaji katakanlah 1,000, okey. Untung 1,000. So dah 2,000. So wife lagi, katakan wife pun wife katakan tak berniaga, wife dapat gaji 2,000. So 2,000 tambah 2,000 dah 4,000. So dia akan dapat yang 1,000 lah untuk bantuan. Jadi macam mana dikira gaji dan macam mana dikira untung? Kalau tuan-tuan ada gaji, tuan-tuan kebiasaannya akan isi borang BE, alright? Ataupun kalau tuan-tuan tak pernah isi borang BE, biasanya majikan dia akan tolong isikan. Okey, tolong isikan biasanya, tak silap saya, setiap bulan Mac majikan akan hantar borang E kepada LHDN. Borang E ni maksudnya berapa jenis berapa pekerja, berapa banyak gaji dia. So kalau tuan-tuan pernah isi borang BE tahun lepas, so dia akan nilaikan pendapatan tuan-tuan daripada situ. Okay, what happen kalau tuan-tuan ada lebih daripada satu pendapatan? Maksudnya mungkin tuan-tuan adalah cikgu, makan gaji jadi cikgu. Dalam masa yang sama, katakanlah cikgu yang tadi tu dia buat bisnes Tupperware. Katakanlah gaji dia dapat sebulan 3,000. So 3,000 tambah dengan pendapatan Tupperware dia katakanlah 1,000. So dah 4,000. Okey, tambah dengan husband dia punya pula. So pendapatan isi rumah ni maksudnya kalau dia lebih 4,000, bila dia dah combine, so dia dapat 1,000 je lah. Tapi kalau dia bawah 4,000, dia akan dapat lebih kurang dalam 1,600. Right? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa video ni bermanfaat, okay, tuan-tuan boleh share dan tag kawan-kawan tuan-tuan. Alright? So itu saja daripada saya, Faizal. Okay. Tuan-tuan, kejap. Sebelum tuan-tuan pergi, tuan-tuan saya nak share sikit tentang satu seminar yang kita buat. Nama dia Seminar Cashflow Business Owner. So dalam seminar ni, apa yang tuan-tuan akan bakal pelajari adalah tuan-tuan akan belajar tentang dua benda ataupun dua dunia, saya panggil. Dunia buat duit dan dunia urus duit. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana masyarakat Cina jadi kaya adalah sebab mereka buat dua-dua department ni. Okay? So pertama adalah department buat duit, dia akan menjadikan kaya. Kalau tuan-tuan buat yang department yang nombor 2, iaitu department urus duit, tuan-tuan akan jadi lebih kaya raya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, salah seorang peserta kita, apa yang berlaku dalam hidup dia adalah selepas dia datang ke seminar kita, alhamdulillah dia dapat beli rumah 800,000, dia dapat beli kereta 350,000.
hanya dengan berniaga tepi jalan saja. Jadi kalau tuan-tuan sama ada baru nak start berniaga ataupun tuan-tuan dah lama berniaga, kalau tuan-tuan tak pernah bayar tax, tuan-tuan tak pernah buat accounting, tuan-tuan kena datang ke seminar saya sebab saya akan ajar tuan-tuan dua benda, dunia buat duit dan dunia urus duit. Tuan-tuan boleh juga join webinar, tak ada masalah. Kita buat di webinar dan di 15 lokasi seluruh Malaysia. Kalau tuan-tuan peminat, cepat daftar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.